Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 yang terdiri daripada Anis Suraya, Anis Nur Dalila dan Anika akan membentangkan sebuah video yang berkaitan dengan integriti dalam individu, keluarga, organisasi dan negara. Aspek individu dengan tajuk Mantap Integriti, Mantaplah Jati Diri. Integriti individu merupakan sifat utama yang dapat melahirkan jati diri produktif dan berkualiti dalam setiap perlakuan. Ianya merangkumi keikhlasan, keutuhan, keterbukaan dan kesempurnaan. Terdapat pelbagai maksud integriti menurut perspektif agama. Yang pertama ialah agama Islam, jujur dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Yang kedua, bagi agama Buddha, setia pada keluarga, tidak melakukan penipuan dan giat melakukan kerja kebajikan. Manakala yang ketiga adalah agama Hindu, mengaku kesilapan diri walaupun berasa bersalah daripada berbohong. Bagi agama Kristian pula, tidak memalsukan sesuatu dokumen untuk mendapat sesuatu kepentingan atau kejayaan. Bagi agama yang terakhir, agama Sikh, iaitu jujur dan amanah dalam mencari nafkah hidup. Seterusnya, mari kita lihat kepada kepentingan berintegriti dalam individu, iaitu melahirkan modal insan yang dapat berbakti kepada negara, dan kedua, mendapat keyakinan dan kepercayaan orang lain. Seterusnya, menjamin hasil kerja yang berkualiti. Manakala implikasi perbuatan individu tidak berintegriti ialah mencerminkan sikap individualistik bagi seseorang individu. Yang kedua, dapat menjatuhkan maruah diri dan seterusnya menjejaskan masa harapan seseorang itu sendiri. Okey murid-murid, mari kita saksikan sebuah klip video yang berkaitan dengan integriti dalam individu. Hussein. Kenapa? Kau siap dah apa ni assignment yang main bagi minggu lepas ni? Esok kena hantar kan? Oh, kerja yang tu ke? Aku bukan nak cakap apa dah. Aku siap lama dah. Pagi tu main bagi, petang tu aku tulis siap. Cepat kau siap. Bagus kau ni. Aku ni tak buat benda lagi. Esok dah kena hantar. Sudah tu macam nak buat. Boleh kau tolong ajar aku macam nak buat? Apa? Dan aku tolong ajar? Aku ni tak tahu apa ni. Boleh tak? Oh, boleh ya. Aku pun tak kerja ni. Boleh. Hussein, kau boleh tolong ajar aku macam nak buat? Boleh ya. Aduh, banyak juga benda kena buat. Aku ni malas juga. Kalau macam ni boleh tak? Kau tolong buat kat aku boleh tak? Aku ni malas tau. Tak boleh macam tu. Boleh lah. Macam ni. Aku bayar kat kau RM50 untuk harga assignment. Boleh tak? RM20. Aku memang dah malas sangat Aku malas buat kerja. RM20 Macam ni. Boleh? Okay, jadi kan? Seterusnya, kita masuk pula kepada bahagian integriti dalam keluarga. Aspek keluarga dengan tajuk Keluarga Berintegriti, Keluarga Disegani. Seterusnya kita lihat integriti keluarga yang bermaksud pembinaan keluarga yang bahagia, utuh dan penyayang berlandaskan nilai murni tersebut. Contoh bagi keadaan dalam membangunkan integriti dalam keluarga adalah menjaga kerahsiaan keluarga, menunjukkan teladan yang baik kepada anggota keluarga, dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai suami, isteri dan anak-anak dengan sempurna dan penuh kasih sayang. Kalau implikasi jika tidak berkelakuan integriti dalam keluarga, ia dapat merosakkan akhlak anggota keluarga. Seterusnya, dapat meruntuhkan institusi kekeluargaan. Dan yang terakhir, berlaku diskriminasi dalam keluarga. Saya yakin anda semua pasti tak mahu semua perkara ini terjadi, bukan? Seterusnya, mari kita lihat sedutan video yang mengisarkan tentang integriti dalam keluarga. Kalau kau, agak aku dukuk makan lakar gigi ni ke? Makan ke? Pukul kau pukul apa? Ada Dikit kat kau. Makan ke? Kedah mana? Ajakkan aku. Bye. Mungkin cik masuk kat apa tu lagu tu? Budak ofis baru dia pada luar negara. Jadi baru masuk kerja seminggu je. Jadi tak tahu nak buat kerja kat ofis hari ni. Kata belajarlah dulu. Jolok kamu. Jolok lah dari telefon tu tanya nak kena aku nak explain ke dia. Kak kena ayak lah molek. Bahasa dia tu? Bahasa dia luar negara tu. Oh, becok tehmu. Dia apa pun tak percaya pula. Muka iki kakak aku takut kek kakak papa muka kakak takut sakan iki. Nak kau gigi jangan doko. Jangan doko makan doko. Dikit akan nakak. Baiklah, nilai integriti yang seterusnya adalah berkenaan dengan organisasi.
iaitu merupakan pembelajaran tingkatan 5 yang terkandung dalam bidang 6 iaitu integriti pemacu kecemerlangan organisasi. Baiklah murid-murid, apakah itu integriti organisasi? Integriti organisasi ialah pematuhan amalan terbaik berdasarkan pelaksanaan kod etika, piagam pelanggan, sistem dan proses kerja. Okey, baiklah, mari saya terangkan tentang konsep kod etika kerja, piagam pelanggan dan proses kerja. Bagi kod etika kerja, ia bermaksud dokumen rasmi yang menyatakan nilai-nilai utama yang mesti dipatuhi secara profesional, bertanggungjawab, penyelewengan yang perlu dijauhi dan hukuman yang dikenakan. Manakala bagi piagam pelanggan pula, panduan kerja peringkat organisasi dijadikan janji bertulis dan dipamerkan untuk makluman awal. Yang ketiga adalah proses kerja. Proses kerja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berurutan yang ditetapkan mengikut peraturan untuk menjalankan sesuatu aktiviti dalam organisasi. Boleh faham semua? Baiklah, mari kita lihat sebuah klip video yang berkaitan dengan integriti dalam organisasi. Bincang sikit. Hari tu saya nampak ada advertisement kat sistem untuk hantar supply kertas, sebenarnya kertas A4. Ya, betul. Okey. Saya nak masuk tender boleh ke puan? Oh, you pun boleh supply juga ya A4 paper? Semua boleh puan. Stationery, A4 paper semua boleh. Okey, macam ni. Betul, kita dah iklankan untuk supply A4 paper. Tapi iklan tu dah ditutup dan kita dah ada senarai syarikat yang senarai pendek dah. So, tak apalah, maybe you boleh try lain kali. Okey. Puan tak boleh tolong ke syarikat kami? Okey. Okey Salman, tadi saya dah bagi tahu you memang kita dah tutup iklan tu dan dah ada senarai syarikat yang disenarai pendek. Okey, you boleh cuba lain kali. Okey. Ini tak cukup kot. Puan, semua boleh discuss, boleh bincang lah puan. Tolong syarikat saya. Okey Salman, tadi saya dah bagi tahu you, saya dah bagi tahu syarikat dah disenarai pendek dan saya adalah pegawai yang berpendirian. Okey, saya harap you faham dan you boleh simpan balik. Okey. So ada apa-apa lagi? Puan, you tolong saya, I tolong you. Kita sama-sama happy puan. Ambil lah. Macam-macam boleh buat dengan tu. Macam tu lah puan. Handphone puan tu saya tengok dah lama. Boleh beli yang baru dengan tu. Okey. Okey. Okey, Encik Salman. Saya dah bagi tahu Encik Salman, saya adalah pegawai yang berintegriti. Dan Encik Salman boleh ambil balik sampul Encik Salman ni. Encik Salman mungkin boleh cuba pada pegawai lain tapi bukan pada saya. Dan Encik Salman nampak pintu bilik saya. Encik Salman boleh keluar sekarang. Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan. Okey murid-murid, bagi melaksanakan integriti dalam organisasi, terdapat pelbagai cara yang dapat kita lakukan, antaranya adalah mematuhi kod etika kerja, melaksanakan visi dan misi sesebuah organisasi. Manakala yang ketiga adalah mengelakkan penyelewengan kerja seperti apa yang kita telah lihat dalam klip video tadi, yang mana pegawai tersebut bersikap integriti dalam melaksanakan tugas iaitu tidak menerima rasuah untuk kepentingan diri sendiri. Seterusnya adalah melaksanakan program kesedaran bagi semua pekerja demi membudayakan amalan berintegriti dalam masyarakat. Manakala yang terakhir adalah mengetatkan peraturan dan undang-undang bagi sesuatu organisasi, tak kiralah sama ada pada sektor awam maupun swasta. Mengapa pentingnya untuk kita bersikap integriti ini? Mari kita lihat pada elemen yang pertama, iaitu apabila kita bersikap rasional dalam menilai sesuatu kelakuan atau tindakan, ia akan memberikan kesan yang positif iaitu keputusan yang cekap dan pantas dapat dibuat. Seterusnya, dalam membentuk budaya kerja integriti, anggota organisasi yang bersih, cekap dan amanah dapat dibentuk. Yang ketiga, apabila kecekapan perkhidmatan dapat ditingkatkan, maka misi dan visi organisasi akan tercapai. Manakala yang terakhir, dengan bersikap integriti, ia akan memperoleh keyakinan orang ramai sejurus memberi kepuasan kepada pengguna atau pelanggan.
Seterusnya, bagaimana pula jika sikap integriti ini tidak dipraktikkan? Antara perkara yang mungkin terjadi adalah gejala negatif dalam organisasi akan meningkat. Sesebuah organisasi akan mengalami kerugian, mutu kerja atau perkhidmatan bakal merosot, manakala yang terakhir, pelanggan hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap servis yang disediakan. Okey murid-murid, seterusnya kita masuk kepada bahagian pembangunan negara bertunjangkan integriti, iaitu integriti dari segi pembangunan negara. Seterusnya ialah pembangunan negara yang bertunjangkan integriti. Integriti dalam diri, keluarga dan organisasi menjadi asas yang penting kepada pembangunan sesebuah negara. Integriti ini juga mencerminkan ketamadunan bangsa dan negara. Kebolehpercayaan terhadap kepimpinan dan pentadbiran negara dipengaruhi oleh amalan integriti dalam diri setiap individu. Berikut merupakan contoh integriti demi pembangunan negara. Yang pertama ialah dari segi aspek pentadbiran. Integriti dalam pentadbiran ini penting bagi merealisasikan dasar anti rasuah, menjaga kerahsiaan dan maklumat sulit negara serta mengelakkan penyalahgunaan kuasa, kedudukan ataupun jawatan. Seterusnya adalah dari segi aspek ekonomi, yang di mana integriti ini dapat menjanakan pendapatan negara mengikut undang-undang, mengisytiharkan cukai pendapatan secara jujur dan juga tidak berlaku penyalahgunaan harta dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Akhir sekali adalah dari segi aspek sosial, di mana tiada pengecualian dalam penguatkuasaan undang-undang, mematuhi etika organisasi serta melaksanakan tugas dengan telus dan juga amanah. Setiap anggota masyarakat memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara yang berteraskan integriti. Oleh itu, setiap individu patut melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Antara cara yang boleh digunakan untuk melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti termasuklah perkara yang berikut. Yang pertama, individu perlulah mematuhi peraturan. Yang kedua ialah menjelaskan cukai. Seterusnya, menyokong kempen pembangunan negara, mengelakkan perbuatan dan menerima rasuah, membayar balik pinjaman, mematuhi piagam pelanggan serta memupuk integriti dalam setiap sektor pekerjaan. Kesedaran untuk mengukuhkan integriti perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat agar negara terus pesat membangun. Oleh itu, setiap individu perlu mengetahui kepentingan integriti dalam setiap tindakan yang diambil demi pembangunan negara. Kepentingan integriti yang pertama ialah dapat meningkatkan imej negara, di mana negara secara tidak langsung terkenal di pesada dunia dan juga sektor pelancongan akan terus berkembang. Yang kedua ialah dapat memartabatkan perusahaan kecil dan sederhana, di mana perusahaan kecil dan sederhana ini diiktiraf di pasaran antarabangsa. Ketiga ialah mewujudkan sistem pentadbiran yang telus, di mana negara secara tidak langsung akan bebas rasuah. Pentadbiran akan lebih menjadi sistematik dan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan daripada rakyat. Kepentingan yang keempat ialah dapat meyakinkan pelabur asing untuk meneruskan pelaburan. Dan seterusnya, peluang pekerjaan dan perniagaan akan meningkat, akan menyebabkan ekonomi negara akan terus berkembang pesat. Manakala kepentingan yang kelima ialah dapat menegakkan keadilan dalam kalangan rakyat. Dan yang keenam ialah melahirkan budaya kerja yang efisien, di mana produktiviti kerja akan meningkat dan akan menjadi contoh kepada negara yang lain. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa amalan integriti dalam pembangunan negara merupakan elemen penting yang dapat menaikkan imej negara. Namun demikian, pengabaian terhadap amalan integriti boleh memberikan kesan kepada pembangunan negara. Yang berikut ialah implikasi perbuatan yang tidak berintegriti kepada pembangunan negara. Yang pertama ialah kadar jenayah dan gejala sosial akan terus meningkat. Yang kedua, perbuatan yang tidak berintegriti ini akan mengganggu ketenteraman dan keharmonian negara. Yang ketiga ialah berlaku ketidakadilan sosial dalam negara. Yang keempat, pelabur asing hilang kepercayaan kepada negara. Yang kelima ialah pergolakan politik. Yang keenam, kegiatan rasuah akan berlaku secara berleluasa. Yang ketujuh ialah campur tangan pihak luar dalam pentadbiran negara. Yang ke-8, pembangunan dan ekonomi negara akan terjejas. Yang ke-9 ialah wujudnya jurang ekonomi. Dan yang terakhir sekali, imej negara akan turut terjejas jika berlaku perbuatan yang tidak berintegriti.
Akhir sekali, budaya integriti yang bermula dari diri sendiri, keluarga dan organisasi menjadi tunjang kepada pembangunan negara. Setiap individu perlulah menghayati dan mengamalkan nilai kejujuran, harga diri, patriotisme dan rasional demi pembangunan negara. Pengamalan nilai-nilai ini akan melahirkan rasa bangga dan bersyukur sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman dan harmoni.